السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, fasal perihal membaca buku-buku ilmiah, pada muka surat 41. Biasakanlah diri membaca ilmu yang berguna. Wahai saudaraku, hendaklah anda semua mempunyai waktu yang tetap ataupun dikenali sebagai wirid untuk membaca buku-buku yang berguna, iaitu buku-buku yang menambahkan ilmumu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, af'alnya dan kemahaagungannya. Begitu pula dengan ilmu yang mengenalkanmu tentang perintah untuk mentaatinya dan yang mencegahmu daripada memaksiatinya. Juga ilmu yang membuatmu berzuhud pada dunia serta gemar pada akhirat. Dan seterusnya ilmu yang membuatkan pandanganmu terhadap keaiban dirimu, bencana amalanmu dan penipuan musuhmu. Dan ilmu ini terdapat pada kitab Al-Quran, sunnah Nabi-Nya SAW dan kitab-kitab para imam. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengumpulkan semua ilmu-ilmu ini dalam kitab-kitab yang besar nilainya dan banyak faedahnya bagi sesiapa yang mempunyai pandangan yang jauh dalam keteguhan cita-cita dalam ilmu serta kesempurnaan dalam yakin. Maka jangan tinggalkan mutalaahnya jika sekiranya anda menginginkan jalan menuju ke akhirat serta mencapai tingkat-tingkat hakikat. Dan buku-buku Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bih itu mempunyai nilai-nilai yang tersendiri di antara kitab-kitab para muhaqqiqin dari kaum sufi, dari hal pengumpulannya, penyusunannya, pengesanannya pada diri dalam waktu yang pendek sahaja. Lazimkan diri membaca buku-buku hadis dan tafsir. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbanyak baca kitab-kitab hadis Nabi SAW dan kitab-kitab tafsir. Dan jangan lupa membaca buku-buku yang disusun oleh datuk nenek sendiri, kerana terdapat padanya pembukaan secara umum dan suluk, iaitu jalan sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh setengah para arif billah. Akan tetapi hendaklah anda juga menjaga diri dari membaca apa yang terkandung di dalam risalah mereka dari perkara-perkara yang kabur dan hakikat-hakikat yang terselindung. Hal-hal semacam ini biasanya terdapat di dalam kebanyakan tulisan dan karangan Tuan Guru Syekh Muhyiddin Arabi, Ibnu Arabi, dan juga terdapat pada sebahagian dari risalah-risalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti bukunya yang berjudul Al-Mi'raj dan Al-Madnun. Tuan Guru Syekh Az-Zarruq pernah menyebut di dalam bukunya Ta'sisul Qawaid, suatu kaedah mencegah orang untuk membaca kitab-kitab yang menjurus ke arah ini. Jika perlu, boleh anda melihatnya, dan dia tidak menyebut di antara buku-buku yang patut dijauhi, iaitu buku-buku tulisan Tuan Guru Syekh Abdul Karim Al-Kailani, kerana bukunya terbit akhir dan pada pengakhiran buku-bukunya patut dijauhi daripada menatapnya supaya terselamat dari salah faham. Jika ada yang mengatakan, tidak mengapa buatku untuk membaca buku-buku yang seperti ini, dan paling banyak saya akan mengambil maksud apa yang saya faham sahaja dan meninggalkan apa yang saya tidak faham buat penyusunnya. Jawabku, ya, itu memang benar.
Akan tetapi apa yang kami bimbangkan ialah apa yang anda mendakwa sudah memahaminya, barangkali anda memahaminya tidak tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyusunnya sendiri. Dan kerana itu anda akan tersesat dari jalan yang benar sesuai dengan apa yang sudah berlaku kepada setengah-setengah kaum yang duduk asyik membaca buku-buku seperti ini lalu mereka berakhir masuk kepada zandaqah, yang ini menjadi zindiq dan mulhid. La ilaha illallah. Mereka mengatakan dengan sifat hulul dan ittihad, yang ini menempatkan waliyadzubillah Allah pada sesuatu tempat atau bersatu pada zat Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi berikan kita peluang, berikan kita taufik untuk membaca daripada karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang yang menulis kitabnya ini sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan ilmunya, ilmu yang luas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberitahu tentang perkara-perkara, memberi nasihat tentang perkara-perkara yang beliau sendiri sudah melalui daripada perkara tersebut, ataupun membicarakan tentang pengalaman ilmu yang telah dilalui, pengalaman ilmu dan amal yang telah dilalui. Naam. Dalam bab ini disebutkan tentang ilmu. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang kepentingan mempelajari ilmu, dan disebutkan bahawa ilmu ini berbagai jenis. Ada ilmu yang mendatangkan manfaat, ada ilmu yang terkadang membawa mudarat, ada ilmu yang terdapat pada lidah akan tetapi tidak masuk ke dalam hati, dan ada ilmu-ilmu yang terus masuk ke dalam hati, memberikan kehidupan dan cahaya pada hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hakikat ilmu di dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sesungguhnya ia merupakan satu tanda yang nyata, satu tanda yang jelas di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu tersebut. Maka tempat diletakkan ilmu itu, tempat diletakkan cahaya, keberkatan, hakikat ilmu itu adalah di dalam hati. Yang mana apabila ianya masuk ke dalam hati, hati itu menjadi lembut, hati itu akan menjadi terkesan dengan ilmu yang diletakkan di dalam hati tersebut. Dan ini merupakan salah satu daripada manfaat ilmu, dilembutkan hati dan diberikan keterangan. Naam. Dan antara faedah ataupun manfaat daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah ditambahkan khusyuk ataupun ditambahkan khasyah, ketakutan, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di dalamnya sifat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, iaitu menambahkan ilmumu dengan Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, kemahaagungannya, merasakan akan keagungan Allah, merasakan kehebatan Allah, merasakan kelemahan dan kebutuhan, keperluan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keagungan, keesaan dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu yang mengenalkanmu dengan perintah untuk mentaatinya, mencegahmu daripada memaksiatinya, ilmu yang membuatmu zuhud pada dunia, berpaling, iaitu tidak cenderung pada dunia, serta gemar pada akhirat. Naam. Serta membukakan pandanganmu terhadap keaiban dirimu sendiri, bencana amalan-amalanmu, iaitu afat, bencana yang mungkin seperti riak dan sebagainya, dan penipuan musuhmu iaitu syaitan. Nah, jadi itulah merupakan hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada diri kita sendiri, akan kelemahan-kelemahannya, dan juga amalan-amalan yang kelemahan-kelemahan daripada amalan yang mungkin kita lakukan dan sebagainya. La ilaha illallah. Adapun ilmu yang terletak pada lidah seseorang itu, iaitu setiap orang yang mampu untuk menghafal ataupun setiap orang yang mampu untuk mempelajari daripada sesuatu ilmu itu, maka dia akan mampu untuk sempurna dalam menyampaikan ilmu tersebut. Iaitu kalau dia mampu untuk menghafal, mampu untuk ingat, maka dia akan
mampu untuk mengucapkan perkara-perkara tersebut melalui hafalannya, terutamanya kalau dia diberikan kebolehan untuk bertutur dengan jelas dan mudah untuk difahami oleh orang lain. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan sebagainya, dan menulis, walaupun dia orang yang fasik, yang ini banyak melakukan dosa, ataupun hatta orang-orang yang kafir, akan tetapi mampu untuk berucap ataupun mampu untuk memberi syarahan ataupun ceramah terhadap perkara-perkara agama. Akan tetapi tapi bukan setiap apa yang disebutkan, apa yang disyarahkan, apa yang dibicarakan itu mempunyai kesan di dalam hati manusia. La ilaha illallah. Maka kerana tidak ada hakikat ilmu di dalam hati orang yang menyampaikan tersebut. Kerana setiap perkataan yang keluar daripada lidah seseorang itu akan disaluti dengan cahaya yang datang daripada hatinya. Yang ini apabila dia diberi taufik untuk menjaga daripada kebersihan hatinya, maka setiap perkataan yang keluar daripada lidahnya itu akan disaluti dengan cahaya, yang mana cahaya itu yang akan memberi kesan kepada hati pendengar. La ilaha illallah. Disebabkan itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', sebagai satu pengajaran, sebagai satu iktibar, sebagai satu peringatan buat umat-umatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ilmu, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahu 'alaika 'azima. Ataupun dalam surah Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamaka bil 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, dan perkataan insan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan al-insan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma lam ya'lam, perkara yang tidak diketahui. Akan tetapi masih lagi Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Sebagai satu pengajaran, sebagai satu peringatan kepada umat-umatnya agar mengetahui bahawa ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat. Setengah-setengah ilmu itu mungkin bermanfaat di waktu muda, akan tetapi apabila telah capai umur 30, 40, 50 tahun, ilmu itu dah kurang bermanfaat buat orang tersebut, kerana ada ilmu-ilmu yang perlu diberikan priority ataupun diberikan keutamaan untuk dipelajarinya, kerana faktor usia dan sebagainya. Wa hakadha. La ilaha illallah. Naam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dalam doa lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. La ilaha illallah. Di sini kita tahu bahawa ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan atas ketinggian kehebatan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi diajarkan directly, Nabi SAW diajarkan oleh Allah akan ilmu-ilmu yang luas, yang agung, sehingga tidak ada Nabi yang diberikan ilmu seperti seperti ilmunya Nabi Muhammad SAW, diangkat, di Isra' dan di Mi'rajkan, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dengan perkara-perkara yang diwahyukan, yang mana dikhususkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan, yang diriwayatkan daripada Isra' dan Mi'raj itu hanya sebahagian perkara yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berbaki ilmu-ilmu yang banyak, yang luas, yang tidak ada penghujung, yang mana diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tidak ceritakan kepada kita atas perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan walaupun telah diberikan ilmu yang luas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, untuk memohon. Di dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma, iaitu daripada yang ditambahkan oleh para ulama, iaitu
kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu kita ditambah dan juga diberikan penambahan daripada kefahaman kita. Kita mohon untuk diberikan kefahaman yang sempurna atas ilmu tersebut. La ilaha illallah. Maka maksud utama, tujuan utama, matlamat utama seseorang itu mempelajari daripada ilmu agama adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama untuk mempelajari daripada ilmu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah liyuhya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Untuk menghidupkan agama Islam di mana? Di dalam diri kita sendiri pertama-tamanya. Bagaimana kita dapat hidupkan agama dalam diri kita, dalam setiap anggota tubuh badan kita itu, hidup perintah Allah, hidup larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ditinggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup agama Islam itu di dalam diri setiap daripada ahli keluarga kita, daripada pasangan kita, daripada anak kita, daripada orang-orang yang ada kaitan yang rapat dengan diri kita, itu hidup agama Islam dalam diri mereka melalui kita. Allah gunakan kita jadi asbab sebagai dihidupkan agama Islam dalam diri orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehinggalah ianya berkembang di dalam kampung kita, di dalam daerah kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi asbab kebaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tujuan utama dipelajari ilmu agama Islam ini adalah untuk mengenal Allah dan untuk menghidupkan Islam di dalam diri kita dan diri mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, sehingga tidak kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam keadaan kita berilmu, tidak salat kecuali kita mengetahui daripada ilmu-ilmu yang terkait dengan salat, tidak berzakat, tidak berpuasa, tidak menunaikan haji, tidak menunaikan umrah, tidak berziarah kepada kubur-kubur orang-orang Islam ataupun orang-orang salih ataupun orang-orang alim ataupun kubur-kubur para nabi ala nabina wa alaihim afdhalus salatu wassalam, kecuali dengan ilmu, tidak bertawassul, tidak melakukan apa-apa perkara kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mengetahui sesuatu perkara yang dengan jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh, beserta dengan dalilnya. Dan ini merupakan satu perkara yang agung ataupun satu kemuliaan daripada agama Islam, iaitu dianjurkan umatnya, dianjurkan penganutnya sentiasa menjadi orang-orang yang berilmu, sentiasa menjadi orang-orang yang berakhlak, sentiasa menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu amalan itu atas dasar ilmu dan atas keyakinan tentang apa yang dilakukan itu adalah betul. La ilaha illallah. Dan apabila melakukan salat, menunaikan salat itu, seseorang itu mengetahui apa yang dibacanya dan sebagainya, bukan hanya seperti parrot, iaitu hanya mengulangi sesuatu perkara tanpa mengetahui daripada isi kandungannya. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ma'rifah, dengan ilmu. La ilaha illallah. Kejayaan di dalam apa-apa ilmu atau fannin fid dunya min duni an yahsul ala ma dzakara al-habib ala ma ilmun nafi'. Naam. Maka apa-apa yang disebutkan oleh Imam Haddad tadi merupakan tanda-tanda daripada ilmu yang bermanfaat, dan selain daripada perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Haddad itu tidak dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Tidak dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. La ilaha illallah. Tapi di sini tidak kita sebutkan bahawa, kita tidak mengatakan bahawa ilmu-ilmu lain yang tidak ada kaitan dengan agama, seperti ilmu kedoktoran, ilmu engineering dan sebagainya, tidak kita katakan ianya tidak mendatangkan manfaat. Ini kalau seseorang itu belajar dengan niat untuk untuk memenuhi daripada fardu kifayah, untuk membantu daripada orang Islam dan sebagainya, maka ilmu itu juga dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi nak katakan bahawa darjat ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang mana kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala melaluinya. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi berapa banyak manusia yang tertipu dengan ilmu yang dia ada. Dia rasa ilmu yang dia ada, yang dia pelajari itu adalah ilmu yang
yang hebat, ataupun dengan sebab ilmu yang dipelajari itu dia berjaya dan sebagainya. Berapa ramai dengan research dan sebagainya, mereka merasakan dia orang yang berilmu, orang yang pandai, ataupun kerana sijil-sijil yang dia perolehi, maka dia dikira sebagai orang yang pandai. La ilaha illallah. Berapa ramai orang-orang yang bukan Islam yang telah membuat research, berapa ramai orang-orang yang bukan Islam yang telah membuat penemuan yang hebat-hebat, seperti disebutkan di dalam buku-buku sains dan sebagainya. Alexander Graham Bell yang menciptakan telefon, Galileo, orang yang menemui daripada ilmu fizik dan sebagainya, ataupun engineering, antaranya Thomas Edison yang menciptakan daripada barang-barang elektrikal, ataupun Isaac Newton yang menemukan daripada ilmu graviti bumi dan sebagainya. Mereka menjumpai, mereka yaktashif, yakni mereka membuat penemuan, akan tetapi melalui penemuan itu mereka tidak dapat mengenal pencipta yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui daripada ciptaan-ciptaan Allah, mereka mengetahui daripada kehebatan-kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kehebatan tersebut tidak menjumpakan mereka kepada sang pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui tentang perkara-perkara zahir yang terkait daripada kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, akan tetapi mereka lalai, tidak mengetahui daripada perkara-perkara akhirat. Dan sedih ataupun maaf cakap, sekarang ni ramai daripada orang-orang yang mengaku bahawa dirinya beriman, mengaku bahawa dia seorang Islam, akan tetapi kalau nak dibandingkan ilmunya terhadap perkara-perkara dunia dengan perkara-perkara akhirat, maka ilmunya terhadap perkara dunia jauh lebih luas daripada mengetahui daripada perkara-perkara akhirat. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada orang-orang yang diberikan ilmu akhirat ini lebih daripada perkara-perkara dunia. Dijadikan kita orang-orang yang mengambil perhatian terhadap ilmu-ilmu akhirat dan amalan-amalan akhirat, dan usaha untuk mendapatkan kejayaan di akhirat lebih daripada usaha kita untuk mendapat kejayaan di dunia. Tidak mengatakan untuk kita tinggalkan dunia ini bulat-bulat, akan tetapi diseimbangkan, dan kalau boleh dilebihkan perkara akhirat itu, maka dilebihkan, kerana itu lebih penting dan lebih kekal. La ilaha illallah. Kemudian dibuatkan perumpamaan tentang faedah ilmu. Dibuatkan perumpamaan tentang ilmu, ataupun tentang orang yang berilmu. Dikata orang yang berilmu ini seperti tanah. Yakni tanah ini apabila turun hujan, maka dia dapat menyerap air hujan tersebut dan tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut. Maka tanah itu mengambil manfaat, dan orang lain dapat mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Maka orang-orang tanah seperti ini adalah seperti orang alim yang mana dia mengambil manfaat daripada ilmunya, dan orang lain juga dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Maka ini yang paling baik. Dia mempelajari ilmu agama, dia mengambil manfaat daripada ilmunya dengan beramal dengan ilmu tersebut dan menyampaikan, dan kemudian orang lain mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Adapun golongan yang kedua daripada orang-orang yang mempelajari ilmu agama adalah seperti tanah yang tidak dapat menumbuhkan apa-apa tumbuhan di atasnya, hanya sebagai tempat menampung air. Ya, ini manfaatnya hanya untuk menampung air. Yanfa'hu ghairahu wa lam yantafi'. Dia memberi manfaat kepada orang lain, akan tetapi tanah tersebut tak dapat mengambil manfaat daripada air. Dia seperti tanah yang keras, hanya tempat untuk menampung air, akan tetapi tak mampu untuk nak memberikan manfaat dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Al-alim alladhi la yantafi' ilmuhu wa yanfa' ghairahu. Maka ini seperti orang alim yang mana dia menyampaikan ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Maka dia kurang satu. Yang tadi tu belajar ilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia menyampaikan. Yang ni dia belajar ilmu, dia tak beramal tapi dia sampaikan. Ini pun lebih baik daripada golongan yang ketiga, iaitu orang tanah yang mana tidak dapat menampung air dan juga tidak dapat
manfaatkan orang lain dengan memberi menjadikan asbab untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok dan sebagainya di atasnya. Maka yang terakhir ini yang paling tidak mendatangkan manfaat. Waliyazubillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti orang alim yang mempelajari ilmu, dia tidak beramal dan dia juga tidak menyampaikan. Maka jangan sampai kita jadi yang terakhir. La ilaha illallah. Kerana kadang-kadang orang alim itu ataupun pelajar agama itu terkadang tertipu dengan tipu daya syaitan. Dia kata, kamu ni belum beramal dengan ilmu kamu, kenapa kamu nak sampaikan? Jadi dia tidak beramal dan juga dia tidak menyampaikan. At least yang level yang menyampaikan itu lebih baik. Walaupun dia belum mengamalkan, akan tetapi dia pasang niat, ya Allah, semoga satu hari aku diberi taufik, diberi kekuatan untuk beramal dengan apa yang telah aku sampaikan. Dan disebutkan bahawa golongan-golongan yang akan mendapat manfaat daripada apa yang diajar, daripada apa yang disampaikan adalah golongan-golongan yang mengajar daripada perkara-perkara yang mengingatkan dia tentang perkara-perkara akhirat. Adapun orang-orang alim ataupun yang mengajar daripada subjek-subjek yang tidak mengingatkannya kepada akhirat dan sebagainya, terkadang waliyadzubillah dia akan tertipu dengan perkara tersebut seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. La ilaha illallah. Naam. Dan terkadang dengan ilmu ini akan membuatkan seseorang itu tertipu dengan ilmu ataupun dengan kepandaian. Dan ini merupakan salah satu daripada bencana ilmu, kerana dengan kepandaian, dengan ilmu, seseorang itu akan membuat tipu daya, membuat tipu helah, dia bahkan akan menzalimi diri dia dan menzalimi orang lain, kerana bahkan dia akan memusnahkan hatta daripada perkara-perkara yang ada di sekelilingnya hanya kerana merasakan bahawa dirinya lebih layak lebih hebat daripada orang lain, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, sehingga menghancurkan daripada ketamadunan yang telah dibina ratusan tahun ataupun ribuan tahun oleh orang-orang lain. Wahakadha. Ini merupakan salah satu daripada bencana ilmu kalau tidak disantuni ataupun digabungkan dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu dia menjadi takabur, dengan ilmu itu dia menjadi bongkak dan riak dan sebagainya, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengingatkan kita untuk melazimkan diri membaca buku-buku hadis dan tafsir. Kerana apa? Kerana melalui ilmu-ilmu ini maka kita akan diperluaskan ilmu kita berkenaan bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Dengan ilmu tafsir kita akan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalam-kalamnya, di dalam firman-firmannya. Dengan hadis kita dapat mengenal, dapat mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui pelajaran ilmu hadis kita dapat mengetahui ilmu hadis mana yang diterima, hadis mana yang ditolak, ataupun apakah ciri-ciri hadis yang diterima ataupun apakah ciri-ciri hadis yang ditolak dan sebagainya. La ilaha illallah. Kita hidup di dalam zaman yang mana ramai orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang alim, akan tetapi dia bukanlah benar-benar alim. Orang yang sangat ta'assub kepada mazhabnya, orang yang sangat ta'assub dengan ulama-ulama yang beliau anggap sebagai guru, sehingga menyalahkan kepada orang-orang lain, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kekurangan daripada ilmu tersebut dan kekurangan daripada ikhlas dalam mempelajari daripada ilmu. Dan ini diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam permulaan kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini kalau kamu ini belajar untuk nak berdebat dengan orang lain, kalau kamu belajar itu untuk menunjukkan bahawa diri kamu ini lebih hebat daripada orang lain, ataupun hanya untuk mengumpul daripada perkara-perkara dunia, maka kamu yakni adalah berada pada jalan untuk menghancurkan diri kamu sendiri, berada dalam menghancurkan diri kamu sendiri. Maka kita kena berjaga-jaga, kerana antara bencana-bencana ilmu ni merasakan bahawa diri kita betul dan orang lain adalah salah. La ilaha illallah. Seperti yang difikirkan oleh iblis juga, yakni qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
merasakan dirinya lebih mulia daripada orang lain, lebih mulia daripada Nabi Adam, maka dia tidak mahu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, wal-iyaz billah tabaraka taala. Dia merasakan bahawa diri dia lebih hebat, sehingga enggan untuk mendengar daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang apabila orang-orang seperti ini menjadi guru-guru agama, maka mereka ini terkadang waliyazubillah dengan ilmunya ataupun dengan ta'assubnya mereka kepada mazhab ataupun kepada pegangan mereka, sehingga menyalahkan orang lain, sehingga menjadi asbab orang lain itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kekurangan kefahamannya dalam memahami sesuatu perkara-perkara agama. Naam, maka ini mengingatkan kita untuk dan Imam Haddad mengingatkan kita ini untuk memperbanyakkan baca daripada hadis-hadis Nabi dan tafsir-tafsir, dan juga buku-buku yang memberikan ilmu manfaat, khususnya karangan-karangan Imam Ghazali rahimahullah dan juga karangan-karangan Imam Haddad sendiri, yang mana disebutkan di sini Imam Ghazali mempunyai nilai-nilai yang tersendiri di antara kitab-kitab para muhaqqiqin dari kaum sufi, dan dari hal pengumpulannya, penyusunannya, pengesanannya pada diri dalam waktu yang pendek sahaja, iaitu ilmu-ilmu yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ini sangat hebat kesannya kepada hati seseorang itu, yang mana tidak perlu untuk mengambil masa yang lama, akan tetapi dalam masa yang singkat dapat memberikan kesan yang baik, yang positif kepada diri seseorang. Begitu juga dikatakan tentang kitab-kitab Imam Haddad yang kita bacakan. Kitab-kitab yang dibacakan, yang kita baca ini, disebutkan oleh orang-orang salih bahawa orang yang membaca kitab Imam Haddad ini dengan ikhlas, maka dia akan mendapati kesan yang positif dalam diri dia, akan merasakan cahaya ilmu itu masuk di dalam hatinya apabila membaca daripada karangan-karangan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Maka dengan mempelajari ilmu secara meluas, dengan secara mendalam daripada guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang mempunyai sanad ilmu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sanad yang bersambung, diambil ilmu itu melalui sanad yang bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil kefahaman ilmu itu dengan sanad yang bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang seperti ini merupakan rahmat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rahmat kepada makhluk-makhluk Allah, dipermudahkan. Ini tidak akan menjadi asbab pergaduhan, tidak akan menjadi asbab perbalahan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat ataupun disebutkan oleh para ulama bahawa man kathura ilmuhu qalla i'tiraduh, ataupun qalla inkaruh. Barang siapa ataupun orang yang luas ilmunya, maka dia akan kurang membantah, kurang membangkang ataupun kurang memprotes. Maka orang-orang yang suka berbalah dan sebagainya, suka berdebat, biasanya orang ini cetek ilmunya, ataupun dia hanya memahami daripada satu sudut kefahaman. Dia tidak melihat sesuatu perkara itu melalui berbagai-bagai sudut, sehingga apabila orang tidak bersefahaman dengan dia, terus dia marah, terus dia attack orang tersebut, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ilmu ini bukan untuk dikontrol ataupun dimonopoli oleh sesiapa pun, kerana ilmu ini merupakan satu perkara yang luas. Maka menghargai ilmu agama, menghargai ilmu yang luas ini adalah dengan menghargai juga pendapat orang lain yang berasaskan, yang mana orang itu bercakap ataupun mengkedepankan dia punya pendapat berdasarkan atas dasar ilmu. Yang ini bukan dia cakap ikut kehendak dia sendiri. Maksudnya satu orang dia ada dalil sendiri, si fulan orang A ada dalil dia, orang B pun ada dalil je. Maka menghormati keluasan ilmu itu adalah dengan kita menghormati orang yang mempunyai dalil yang berasaskan dengan ilmu. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Haddad mengingatkan sesuatu perkara yang penting, akan tetapi hendaklah anda juga menjaga diri dari membaca apa yang terkandung di dalam risalah mereka dari perkara-perkara yang kabur dan hakikat-hakikat yang terselindung. Belajar ilmu sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Jangan kita belajar ilmu yang mana ilmu tersebut belum lagi level kita untuk pelajari. Ilmu ni ada tingkatan dia, seperti mana kalau dekat sekolah biasa,
iaitu kita masuk tadika, kemudian masuk darjah 1 sampai ke darjah 6, lepas tu masuk tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 ataupun tingkatan 6, kemudian masuk universiti dan sebagainya. Ada urutan dia, ada sistem yang perlu untuk kita patuhi. Begitu juga dengan ilmu agama, ada sistem dia yang perlu kita ikuti. Belajar daripada segi asasnya, kemudian yakni belajar kita ada tulang dulu, kemudian tulang itu dilengkapi dengan dengan isi dan sebagainya, kemudian barulah diberikan kulit dan sebagainya, wahakadha. Maka ilmu itu perlu ada stages dia. Maka kita tidak ajarkan kepada anak-anak sekolah rendah perkara-perkara yang diajarkan anak-anak sekolah menengah ataupun di universiti. Kita ajar anak-anak di sekolah rendah, iaitu tambah tolak secara yang simple punya, nombor dulu. Kemudian bila dah masuk sekolah menengah, barulah ada tambah daripada alfabet dan sebagainya, ada XYZ dan sebagainya. Akan tetapi kalau diajarkan terus XYZ itu, tambahan gunakan XYZ kepada budak sekolah rendah, budak darjah 1 dan sebagainya, maka mereka tidak akan faham. Naam. Kemudian Imam Haddad dikata dekat sini, yakni la ilah, tidak mengapa buatku untuk membaca buku-buku seperti ini dan paling banyak saya akan mengambil maksud apa yang saya faham dan meninggalkan apa yang saya tidak faham buat penyusunnya. Naam, jawabku, ya, itu memang benar. Akan tetapi apa yang kami bimbangkan ialah apa yang anda mendakwa sudah memahaminya, barangkali anda memahaminya tidak tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyusunnya sendiri. Naam, orang ni degil, nak juga baca buku yang lebih besar daripada apa kemampuan dia. Nak belajar ataupun nak cuba faham perkara-perkara yang mana benda asas daripada perkara tersebut dia belum belajar. Maka dia akan bertambah keliru tentang perkara tersebut. Baru je baca, baru belajar fiqah, sekolah agama dan sebagainya, terus nak baca kitab-kitab fiqah yang sebagai rujukan dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang amat berbahaya. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam, mengatakan yang mana riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, disebutkan khatibun nas bima ya'rifun hal turiduna an yukadziballahu wa rasuluh. Ajarkanlah manusia sesuai dengan tahap kefahaman mereka. Adakah kamu ingin Allah Subhanahu wa taala itu didustakan, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya didustakan kerana kamu menyampaikan ilmu yang tidak mampu untuk mereka fahami, ataupun kamu memberikan ilmu kepada orang ramai yang mana kefahaman mereka itu belum sampai untuk memahami perkara-perkara tersebut. Maka berjaga-jaga jangan sampai kita sebagai seorang guru syok sendiri. Kita ajar budak sekolah rendah tapi kita nak tunjuk pandai, nak tunjuk kita ni power, kita ajar budak sekolah rendah tu akan perkara-perkara yang mereka sepatutnya belajar sewaktu mereka berada di universiti dan sebagainya. Maka salah siapa? Salahnya yang pengajar itu sendiri, kerana mereka tidak tahu akan tingkatan-tingkatan ataupun tidak tahu level orang yang mereka sedang mengajar. Sehingga yang disebutkan di sini, sehingga muncul golongan-golongan ataupun orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, kerana tidak tahu, tidak memahami perbahasan-perbahasan daripada perkara-perkara yang terkait dengan akidah dan sebagainya. Sebab itu Imam Ghazali sendiri mengingatkan bahawa akidah ni belajar basic sahaja. Yakni ilmu akidah ini bukan untuk semua orang untuk mendalami daripada ilmunya. Yakni hatta untuk orang-orang alim, yang mana hatta untuk orang-orang alim diingatkan bahawa tidak perlu untuk mendalami daripada ilmu akidah, kecuali orang-orang yang benar-benar ahli ataupun yang benar-benar mempunyai kebolehan untuk mendalami daripada ilmu tersebut. La ilaha illallah. Naam. Sebab itu muncul orang yang mendakwa dirinya Tuhan dan sebagainya. Kononnya sampai pada tahap hakikat, membicarakan tentang alam ghaib yang terkadang ambil daripada khayalan ataupun mimpi. Dia mimpi ni, lepas tu dia rasa diri dia telah sampai satu level yang tidak disampai ataupun yang tidak diperoleh oleh orang-orang lain, disebabkan tidak mengambil daripada ilmu-ilmu mengikut susunan ataupun mengikut urutan yang betul. La ilaha illallah. Disebutkan tentang, kalau tak silap, Syekh Abdul Qadir Jailani, muncul di hadapannya syaitan dalam mimpinya. Muncul di dalam mimpinya syaitan mengatakan kepada ya Abdul Qadir, khalas, aku telah mengangkat taklif daripada kamu. Aku telah mengangkat taklif kepada kamu. Aku telah mengangkatkan tanggungjawab agama, amalan agama itu daripada kamu. Maka kalau tak silap, kurang lebih ceritanya,
dalam mimpi itu juga Imam Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, kadzabta ya aduwallah, yakni kamu berdusta wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan terus terperanjat ataupun terperanjat tengok keadaan Syekh Abdul Qadir yang mengetahui perbezaan antara perkara yang benar dan salah. Mengetahui perkara yang benar dan salah. Dia kata hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala, hatta sehingga ke akhir hayatnya masih lagi menunaikan solat dan sebagainya. Bagaimana mungkin orang yang bawah daripada darjat kenabian dan sebagainya, yakni diangkat tugas ibadah daripada mereka. Maka orang-orang yang menyangka bahawa dirinya telah sampai satu tahap yang mana mereka tidak perlu sembahyang, dan maka itu satu perkara yang tidak benar, kerana qudwah, kerana idola, ataupun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, untuk kamu itu, sebagai satu tunjuk ajar, sebagai satu pedoman untuk diikuti. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah tinggal solat, tidak pernah tinggal solat berjemaah dan sebagainya, maka bagaimana pula kita, bagaimana keadaan kita, tinggi mana pun ilmu seseorang itu, tak mungkin dia lebih ataupun dapat mengatasi daripada darjatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, maka diambil ilmu itu, diambil sesuatu ilmu dan diambil kefahaman ilmu itu melalui guru yang mempunyai sanad sambung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu dan kefahaman ilmu itu adalah benar-benar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Naam, maka di sini juga Imam Haddad mengatakan bahawa terkadang kitab itu betul, tak ada salah pada kitab tersebut, akan tetapi orang-orang yang membacanya terkadang kefahaman mereka tidak sampai pada tahap kefahaman penulis kitab tersebut, sehingga apabila mereka baca, mereka salah faham daripada erti yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. La ilaha illallah. Kerana terkadang orang-orang yang ilmunya tinggi, dia menggunakan istilah-istilah yang mungkin hanya mereka ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, mendalami ilmu tersebut, yang akan dapat faham daripada istilah-istilah yang mana tidak difahami oleh orang-orang lain. Diberikan perumpamaan, orang yang ingin ilmu yang banyak, yang melebihi daripada kemampuan dia ni, seperti nak tuangkan air daripada satu baldi ke dalam satu gelas. Air satu baldi nak dituangkan dalam satu gelas, maka pasti air itu akan tumpah, tak akan dapat masuk ke dalam. Yakni begitu juga ilmu dan akal, fikiran, kefahaman orang-orang alim yang jauh luas, lebih luas ilmu mereka, yang mana mereka itu daripada kecil telah mendalami daripada ilmu agama. Apabila sampai umur mereka 50-60 tahun, kita ni baru setahun jagung belajar ilmu agama, kemudian apabila tak faham apa yang mereka katakan, kita nak salahkan orang alim tersebut. Kif yani mush ma'gul, yani tak masuk akal. Disebabkan itu ada seorang alim menyebutkan dalam perkataan ataupun dalam syairnya, mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Berapa ramai orang yang menyalahkan perkataan yang betul, perkataan betul, ilmu betul, kitab tu betul, akan tetapi disebabkan kesalahfahamannya dalam mempelajari ilmu tersebut, kerana kelemahan daripada akalnya untuk memahami perkataan ataupun perkara tersebut, maka dia disalahkan ilmu tersebut. Akan tetapi yang salahnya adalah dia. La ilaha illallah. Disebutkan tentang beberapa kisah ataupun kisah-kisah orang-orang yang terkadang salah faham ataupun tidak mempelajari ilmu dengan betul, sehingga bacaan ataupun kefahaman mereka salah. Seperti yang kita tahu, disebutkan bahawa al-habbatus sauda dawa likulli da. Ini satu perkara yang selalu ataupun yang mungkin ramai tahu dan yang ramai yang amalkan. Dikata jintan hitam itu adalah ubat bagi segala penyakit. Perkataan jintan dalam bahasa Arab itu ha ba dengan ta marbutah. Ha ba dengan ta marbutah. Akan tetapi kalau kita tahu kitab-kitab Arab zaman dahulu tak ada baris, dan sebelum diletakkan baris, yakni dot, iaitu mula tulisan Arab ni hanya tulisan sahaja, tidak ada titik. Selepas sekian lama
diletakkan titik. Lepas diletakkan titik sekian lama, disebabkan kelemahan orang dalam memahami bahasa Arab, maka diletakkan pula baris dan sebagainya. Ala kulli hal. Jadi zaman-zaman dulu terkadang orang-orang yang tidak belajar daripada guru dan tak faham, terkadang yakni habbah, ha, ba, ta boleh dibaca sebagai hayyah, ha, ya, ta. Yang mana habbah itu maksudnya jintan, hayyah itu maksudnya ular. Maka bila orang tak baca, tak faham dengan betul ataupun tak berguru, maka dibacakan al-hayyatus sauda, dawa likulli da. Ular hitam itu merupakan ubat bagi segala penyakit. Syuf, yakni hanya sebab satu titik membuatkan seseorang itu salah faham. Bahkan bukan salah faham itu membahayakan, bahkan salah faham itu akan memudaratkan diri dia sendiri kalau diambil ular hitam itu sebagai ubat. La ilaha illallah. Ada seorang alim yang bernama Syekh Ali Sabuni. Beliau ni menulis beberapa kitab tafsir, baru meninggal beberapa tahun ataupun beberapa bulan yang lepas. Seorang alim yang ini daripada Syria yang menetap di kota Makkah ataupun Madinah. Walhasil, yakni disebutkan bahawa ada satu orang datang kepada Syekh Ali Sabuni ni dengan mengatakan bahawa ada hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana kita tahu hadis dalam Sahih Bukhari ni, Sahih Bukhari ni merupakan kitab asahul kitab ba'da kitabillah, yakni dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, kitab yang paling agung, yang paling ulung selepas Al-Quran. Maka dikatakan seorang ini datang berjumpa dengan Syekh ni dengan mengatakan bahawa aku mendapati dalam kitab Sahih Bukhari ni dikata, maaf cakap, yakni Nabi SAW yakni buang air atas bayi. Maaf cakap, yakni hatta kita kalau dengar sekali lalu pun kita rasa macam ni salah. Akan tetapi orang ni dengan confident dia cakap, aku dapati dalam hadis ni, dalam kitab Sahih Bukhari ni, Nabi lakukan perkara tersebut. La ilaha illallah. Yakni kalau dikatakan tentang hukum, apakah hukum maaf cakap, yakni air kencing Rasulullah tu, apa hukumnya, tu lain cerita, memang ada dibahaskan. Akan tetapi ni dikata Nabi SAW waliyadzubillah, yakni buang air di atas bayi tersebut. Maka Syekh ni pun bertanya kepada orang tersebut, Syuf, yakni di mana yang kamu jumpa kitab tu, mana kitab tu? Dia kata, Syuf, aku ada bawa datang kitab tersebut. Maka disebutkan, ditunjukkan hadis tersebut. Maka dalam hadis tu disebutkan bahawa seorang wanita telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bayinya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bayinya agar supaya ditahnikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan adat-adat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila anak mereka dilahirkan, terus segera mereka membawa anak mereka untuk berjumpa dengan Rasulullah agar supaya perkara yang pertama masuk di dalam badan anak tersebut adalah daripada air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ditahnikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perkara yang pertama masuk dalam badan anak tersebut adalah air yang mulia yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis itu disebutkan fawada'a sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhihi syarif, maka Rasulullah mengambil bayi tersebut dan diletakkan atas Allahumma salli ala Muhammad, atas pahanya, diletakkan atas pahanya. Maka dalam hadis tu menyebutkan fabala alaihi, maka bala yabulu maksudnya membuang air, alaihi ke atasnya. Disebabkan ketidakfahaman orang tersebut membaca, dhamir itu ataupun kata ganti nama itu sepatutnya bala alaihi bala sabi, iaitu anak kecil itu yang buang air ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi difahamnya bala alaihi, difaham ganti nama itu adalah Rasulullah yang maaf cakap buang air kepada anak bayi tersebut. Syuf, ini merupakan salah satu example ataupun perumpamaan yang simple, akan tetapi pentingnya terkadang mempunyai guru. Imagine, bayangkan kalau orang-orang seperti ini yang terkadang salah faham menjadi guru, apa akan jadi kepada anak-anak murid mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Ada lagi satu orang, dia baca kitab hadis yang mana ianya juga terdapat di dalam Sahih Bukhari. Dia kata babu
hilaqul zikri, yang seperti saya terangkan, zaman dulu tak ada baris. Jadi hilaqul zikri itu boleh dibaca dengan halqul zakar. Yang mana halqul zakar tu bermaksud maaf cakap, potong kemaluan. Iaitu hanya disebabkan tidak mengetahui daripada baris dengan betul, maka itu akan mendatangkan kesalahfahaman yang teruk. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu mengambil ilmu melalui guru dan juga bimbingan daripada guru-guru. Ini merupakan contoh-contoh yang mudah bagaimana orang boleh tersilap sewaktu membaca. Bahkan terkadang kita baca bahasa kita sendiri, bahasa Melayu pun kadang-kadang kita salah faham. Kadang-kadang sastranya tinggi, kita tidak faham, kita perlu orang yang memahami ataupun yang sudah mempelajari daripada bahasa-bahasa sastra untuk kita fahami. Bagaimana pula bahasa-bahasa luar. La ilaha illallah. Oleh sebab itu, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata jauharu ilmi law abuhu bihi laqila la anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalul muslimina dami yarawna aqbaha ma fa'alu hasana. Dikata apa? Ilmu yang saya ada, kalau saya sampaikan kepada yang tidak boleh terima, tak faham, orang akan kata saya ni penyembah berhala. Seakan-akan dia penyembah berhala dan akan dituduh sebagai orang kafir waliyadzubillah. Padahal siapa Ali bin Husain ini? Dia adalah merupakan cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Ali Zainal Abidin ini? Dia diberi gelaran As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Siapa Ali Zainal Abidin ini? Dia merupakan orang yang sewaktu dia meninggal dunia, diketahui bahawa sewaktu dia hidup, dia telah memberi nafkah kepada 200 orang miskin yang berada di sekeliling kota Madinah, yang memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada kurang lebih 100-200 orang orang-orang fakir miskin di sekeliling kota Madinah. Dan disebutkan bahawa Ali Zainal Abidin ini afdalul mukminin, orang yang paling orang yang paling afdal di zamannya. Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat ilmu daripada Sayyidina Husain, mendapat ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi, mendapat ilmu daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia mengatakan bahawa ada setengah-setengah ilmu yang mana kalau dia sampaikan, dia akan menyebabkan orang lain tuduh dia kafir dan sebagainya. Yang mana zaman sekarang ni kalau kita tengok, orang pergi ziarah kubur, dikatakan sembah kubur, orang yang bertawassul katanya menjadi iaitu kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Akan tetapi disebabkan ketidakfahaman mereka atas maksud ataupun makna sembahan, makna mensyirikkan dan sebagainya, menyebabkan mereka menuduh orang lain melakukan perkara yang salah, sedangkan hakikatnya tidak seperti mana yang mereka sampaikan. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam. Itu kurang lebih perkara-perkara yang terkait dengan membaca buku-buku ilmiah. Yang ini pentingnya, ilmu itu ada berbagai jenis, perlu untuk kita memilih daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan memilih daripada guru-guru yang mempunyai sanad, mempunyai ijazah yang bersambung, ijazah tersebut ataupun sanad kefahaman mereka, sanad pengambilan ilmu itu sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dipelajari ilmu agama tersebut dengan niat-niat yang mulia. Antaranya adalah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah untuk kita menghidupkan agama Islam dalam diri kita pertama-tamanya dan sebagainya. Dipelajari ilmu itu dengan ikhlas, diamalkan ilmu agama itu dengan ikhlas, disampaikan ilmu agama itu dengan ikhlas kerana menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menggembirakan ataupun ingin kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhidmati ilmu ini ataupun diberi penghormatan kepada ilmu agama ini agar supaya kita mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita diingatkan agar supaya jangan sampai kita pelajari ilmu itu tidak sesuai dengan tahap kefahaman kita. Jangan sampai kita mempelajari ilmu yang tidak sesuai dengan tahap kefahaman kita. Ambil khatwah-khatwah, ambil satu one step at a time, satu langkah, sehingga insya-Allah apabila kita berterusan, disebutkan tentang kitab salah satu Imam Ahmad bin Zain
Al-Habsyi, beliau selepas menjadi orang alim, iaitu salah seorang daripada studennya Imam Haddad, salah seorang daripada studennya yang bernama Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dia duduk dengan Imam Haddad selama 40 tahun. Dan pada waktu itu dia dah menjadi orang alim dah, iaitu dah habis belajar. Kemudian dia duduk pula dengan Imam Haddad selama 40 tahun, dibaca dari satu kitab ke satu kitab, mengkhatamkan dari satu kitab ke satu kitab, satu kitab ke satu kitab, sehinggalah ke akhir hayat Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini menunjukkan kesungguhan orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau kita tengok sebahagian daripada guru-guru ataupun yang kami pelajari di kota Tarim, Hadramaut, yakni sebahagian daripada guru-guru kami, walaupun dia mengajar, akan tetapi ada waktu yang dia belajar daripada orang yang lebih alim daripada dia. Mereka masih lagi menghadiri daripada majlis-majlis daripada ustaz-ustaz lain. Bahkan kalau kita tengok dekat Malaysia pun sama, ramai daripada ulama-ulama yang telah meninggalkan kita apabila mereka meninggal dunia, mula ditunjukkan gambar-gambar mereka dahulu, yakni ustaz fulan, yakni mempelajari daripada ustaz yang lain dan sebagainya. Walaupun mereka itu sudah famous, walaupun mereka itu sudah mantap ilmu mereka, akan tetapi tidak berhenti daripada mempelajari ilmu dan menunjukkan betapa kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk menjadi orang-orang alim, orang-orang yang mempelajari daripada ilmu dan juga beramal dengan ilmu tersebut. Dan kita doa agar supaya kita ini diberikan manfaat melalui ilmu yang kita pelajari dan manfaatkan orang lain dengan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kullina salihah jami' khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.